Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi Quran, tadabbur Quran satu muka surat setiap hari. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 585 insya-Allah. Moga-moga sahabat-sahabat semua yang berada dengan saya pada pagi ini dalam sesi pengajian pada pagi ini akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapat seolah-olahnya insya-Allah walaupun kita tidak bersama secara face to face, tapi alhamdulillah moga-moga dengan majlis ilmu ini kita akan mendapat naungan daripada malaikat, mendapat kemaafan Allah Ta'ala mengirimkan kepada kita semua malaikat-malaikatnya kepada kita, dan moga-moga Allah Ta'ala akan menjadikan segala apa yang ada di keliling kita. InsyaAllah bersama dengan saya pada hari ini ada burung-burung yang bersiul-siulan Masya Allah di pagi ini daripada tepian Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. InsyaAllah hari ini 22 hari bulan Rejab tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 6 hari bulan Mac tahun 2021, kita akan bersama-sama di surah Abasa insya-Allah. Surah Abasa. Kita akan lengkap hari ini satu muka surat insya-Allah, satu surah. Kita berada di juzuk yang ke-30 insya-Allah, dan kita akan melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan kepada kita daripada muka surat ini. InsyaAllah kita akan baca sedikit daripada muka surat ini dan kemudian kita akan lihat apakah kandungan isi muka surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkar fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Sadaqallahul azim. Ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat daripada ayat 1 sehingga ayat 10 surah Abasa ini. Jadi surah Abasa ini diturunkan menurut memang semua ulama mengatakan sebab turunnya, sebab nuzulnya adalah berlaku satu peristiwa semasa di Mekah, iaitu berlaku di antara Nabi SAW dan juga seorang sahabat bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ni adalah seorang yang buta. Dia ni adalah merupakan sepupu kepada Khadijah. Jadi beliau ni dianggap sebagai salah seorang daripada yang mula-mula juga masuk Islam, dan kemudian selepas daripada itu juga di antara orang yang mula-mula berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi beliau ni seorang yang hebat kan, sehingga Nabi SAW apabila berjumpa dengan Abdullah bin Ummi Maktum ni, beliau Nabi SAW akan berkata kepada Abdullah ni, dia kata marhaban biman atabani fihi rabbi. Marhaban, selamat datang kepada orang yang telah Allah Ta'ala telah mencelaku, memarahiku kerana peristiwanya yang berkaitan dengannya. Jadi Nabi SAW akan mengambil ridaknya, akan mengambil selendangnya dan akan menghamparkan untuk Abdullah bin Ummi Maktum. Apakah kehebatan Abdullah bin Ummi Maktum ini? Kerana dalam satu peristiwa yang besar, iaitu ketika Nabi SAW pada satu hari, baginda Nabi SAW ni sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Nabi SAW mempunyai strateginya lah, iaitu dalam pemikiran baginda SAW, kalaulah orang-orang besar Mekah ni masuk Islam, nescaya akan ramailah orang-orang yang anak-anak mereka, ataupun bukan anak-anak mereka tapi maknanya anak buah mereka, orang-orang yang berada di bawah, orang-orang yang rendah kedudukannya, akan mudahlah untuk masuk Islam. Jadi apabila Nabi SAW berusaha bersungguh-sungguh kan, ketika Nabi berceramah, Nabi bercerita kepada pembesar-pembesar yang nak dengar ni, tiba-tiba datanglah Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ni kerana dia buta, dia tak nampak Nabi SAW sedang bercakap dengan siapa. Jadi dia kata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu." Berulang kali dia kata perkataan tu, sehingga menyebabkan pada masa itu Nabi yang sibuk dengan pembesar-pembesar Quraisy ini berpaling, memalingkan mukanya
Dan ada kata riwayatnya Nabi kembali balik ke rumahnya kerana rasa tak sedap, rasa tak best lah dengan keadaan tu kan. Iaitu apa, Abdullah bin Umi Maktum ni seolah-olah macam menyibuklah kan, sedangkan aku ni sedang berdakwah. Kita tengok bahawa tujuan Nabi SAW ni adakah tujuan untuk diri baginda sendiri, bukan untuk tujuan baginda sendiri, tapi tujuannya untuk dakwah kan. Sebab dengan apa yang difikirkan oleh baginda Nabi SAW, kalaulah orang Quraisy tu, ketua-ketua Quraisy tu masuk Islam, nescaya ramailah orang-orang bawahan akan masuk Islam kerana pembesar dah masuk Islam. Jadi makna di sini perasaan Nabi ataupun sebabnya Nabi buat macam tu ialah bukan kerana diri baginda SAW sendiri, bukan tujuan peribadi, tapi tujuannya untuk dakwah juga. Tapi bila Abdullah bin Umi Maktum datang begitu, maka berulang-ulang kali dia minta, seolah-olahnya mengganggu planning yang dibuat oleh Nabi ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan ayat ini. Jadi sebab itulah Nabi SAW sangat-sangat memuji Abdullah bin Umi Maktum ni. Bila Abdullah ni datang, setiap kali dia akan kata, bila berjumpa dengan Abdullah ni, dia akan cakap ahlan. Ada riwayat kata marhaban biman atabani fihi rabbi. Selamat datang. Jadi Nabi sangat gembira, Nabi sangat puji Abdullah bin Umi Maktum ni. Kalau berjumpa sangat-sangat menghormati. Jadi insya-Allah kita akan baca Allah Subhanahu Wa Taala yang pertamanya terus menyebutkan abasa wa tawalla. Abasa maknanya bermasa muka, wa tawalla maknanya berpaling. Maknanya dua sikap ni adalah sikap yang memang menunjukkan tak sukalah kepada satu-satu perkara yang sedang berlaku di hadapan seseorang tu. Jadi Allah Taala cela Nabi kan. Walaupun perkara ini kita tak kata ianya satu dosa, tetapi adalah satu pemilihan, satu option. Nabi telah memilih satu perkara yang kurang elok, yang tak elok. Kenapa? Pemilihan itu pemilihan yang tak betul bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala mencela Nabi SAW, marah kepada Nabi. Abasa, tengok tu, dia dah berpaling muka dah. Watawalla, dia berpaling lari pula tu. Watawalla, ketika apa? Anja'ahul a'ma, bila datang orang buta itu. Dia tak sebutkan nama ni, tapi alif lam ada di situ menunjukkan, iaitu alif lam dipanggil alif lam lil ahdi, menunjukkan itu, maknanya the orang buta itu, the blind man lah maknanya kan, kita katakan tak. Jadi semua orang mengatakan, semua ahli tafsir mengatakan bahawa orang buta itu adalah Abdullah bin Umi Maktum. Jadi Abdullah bin Umi Maktum ni kerana dia ni dihormati oleh Nabi, sehinggalah di hari semasa di Madinah Al-Munawwarah, selalu, kadang-kadang, bukan selalulah, maknanya banyak kali juga Nabi SAW bila beliau meninggalkan Madinah kerana urusan-urusan peperangan dan sebagainya, keluar dari Madinah, Nabi akan menyerahkan kuasa untuk menjaga Madinah ni kepada Abdullah bin Umi Maktum. Padahal kita tahu dia ni buta kan. Bagaimana? Of course lah kan, adalah pembantu-pembantunya. Maknanya dia yang menjadi tu. Kerana apa kan? Kerana pemikirannya, kerana kefahamannya terhadap Islam ni tinggi, maka walaupun dia buta, tapi diberi jawatan sementara tu semasa Nabi tak ada. Beliau diriwayatkan telah meninggal dunia semasa peperangan Al-Qadisiyah, iaitu semasa peristiwa menawan Farsi di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kita baca seterusnya, telah datanglah orang buta itu. Wama yudrika la'allahu yazzakka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan sebab di sini kan. Sebab kenapa tak betulnya perbuatan awak tu? Kerana apa? Kerana wama yudrika, kamu tak tahu, kemungkinan dia tu membersihkan diri, nak datang nak membersihkan diri daripada syirik, daripada dosa, nak belajar dan sebagainya. Au yazzakar, ataupun dia datang nak ambil peringatan. Kalau dia dah ada, dah tahu dah benda tu, kemungkinan dia nak ambil peringatan daripada kamu. Fatanfa'ahu zikra, dan peringatan itu akan memberi manfaat kepada dia tu. Amma man istaghna, ada pun orang-orang yang kaya ni, orang-orang yang rasa terkaya, rasa tak perlu kepada apa kan, kerana banyak harta, dia rasa okeylah kita semua ni dah apa perlu kepada Muhammad lagi, apa perlu kepada Islam lah pada hari ini kan. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda, kamu pula sibuk nak melayan dia, kamu sibuk nak cerita-cerita pula pada dia. Wa ma alaika alla yazzaka, bukan tanggungjawab kamu kalau mereka ni tak nak. Maknanya kita ni memberi sekadar yang kita mampu kepada orang-orang ni. Tetapi dalam pemilihan apabila berlaku pemilihan apa di antara satu kerja dengan satu kerja yang lain, kita janganlah menjadikan bersungguh-sungguh kita tu nak menjadikan seseorang itu beriman, menyebabkan kita ni membuat salah pilih.
dalam kerja kita, dalam urusan kita. Jadi oleh kerana itu Allah Ta'ala beri amaran ini, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Maknanya wa ma 'alaika alla yazzakka, kalau orang tu tidak mahu beriman, dia bukan masalah kita kan. Bukan tanggungjawab kita apabila kita telah menceritakan Islam tu kepada mereka. Jadi jangan rasa bersalah Tapi ada pun orang-orang yang datang ni yang berusaha bersungguh-sungguh yas'a wa huwa yakhsha, sedangkan dia ni takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fa anta anhu talaha, kamu tiba-tiba tak beri apa hak dia kan. Kamu tak layan dia dan sebagainya, tak layan dia, talaha kan. Kalla, jadi Allah Taala kemudian kata tak. Kalla, jangan buat macam tu lagi lain kali. Kalla, innaha tazkirah. Innaha, Quran itu adalah peringatan. Ha tu ila ayat-ayat Quran. Ulama tafsir kata innaha tazkirah, sesungguhnya ayat Quran ini adalah peringatan. Faman syaa zakarah. Faman syaa zakarah tu bukanlah maknanya orang tu bebas memilih kan. Bukanlah maknanya kan faman syaa, siapa-siapa yang nak maka dia akan ambil peringatan, tak. Tapi maksud dia ialah semua orang kena ambil peringatan ni. Itu nama dia dalam bahasa Arab litahdid, maknanya litahdid untuk mengancam ancaman ugutan jangan siapa-siapa tak nak ambil peringatan, itu maksud dia kan faman syaa zakarah fi suhufin mukarramah. Quran ini ayat Quran ni dia tertulis di dalam suhuf yang mukarramah, yang dimuliakan lepas tu marfu'atin mutahharah, dia tu berada di tempat yang tinggi. Semua ni cerita tentang Lauh Mahfuz Lauh Mahfuz dan apa-apa yang telah ditulis untuk manusia. Jadi maknanya sini marfu'atin, dia tu tinggi, mutahharah, suci. Maksud suci sini iaitu tidak boleh disentuh, tidak boleh dicapai oleh siapa? Oleh jin ke, oleh syaitan ke dan sebagainya lah. Marfu'atin mutahharah, dia tu suci, bi aidi safarah, dia berada di tangan safarah. Safarah ni ialah daripada perkataan safir. Safir tu artinya ialah orang yang menyalin ataupun katib perkataan tu maknanya katib tu penulis, iaitu ianya disalin, ianya diambil oleh safarah, iaitu malaikat lah, kiraman bararah. Malaikat itu malaikat yang mulia, yang bararah, yang sangat-sangat baik yang mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kat sini ialah Quran tu bukannya benda yang biasa-biasa. Ni bukan biasa-biasa ni, tapi ini adalah benda yang hebat yang datangnya daripada Allah, kemudian dibawa oleh malaikat, ianya terjaga, semua tu lah protected lah kita katakan. Kemudian Allah Ta'ala kata apa ni? Kutilal insanu ma akfarah. Jadi celakalah. Kutila ni maksudnya ialah lu'ina, gitu kan. Lu'inal insan. Dilaknatlah manusia ini. Kenapa? Ma akfarah. Betapa kufurnya dia. Jadi Allah Ta'ala sebut sini betapa kufur. Kafarah tu kufur. Jadi ma akfarah, betapa kufurnya dia. Ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah. Dia tak sedar ke dia ni diciptakan daripada apa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekalian ni tanyakan, menarik manusia ni supaya berfikir. Berfikir sikit kan. Kamu ni manusia yang sangat-sangat teruk ni, kenapa kan? Apalah kamu ni kan? Ma akfarah, betapa kamu ni kufurnya, dia kata. Kamu ni diciptakan daripada apa? Allah Ta'ala kata min ayyi syai'in khalaqah. Kamu ni diciptakan daripada mani kan, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Asalnya daripada mani sahaja, bukan apa pun. Tapi selepas daripada tu faqaddarah. Faqaddarah ni Allah Ta'ala takdir, Allah letakkan kadarnya. Iaitu maknanya dia bertukar sedikit demi sedikit kan, daripada air mani menjadi seketul darah, menjadikan. Itu semua tu kan, semua tu ketetapan tu Allah Ta'ala yang takdirkan, Allah Ta'ala yang tentukan faqaddarahu. Allah Ta'ala telah letakkan kadar-kadarnya. Summas sabila yassarah. Kemudian selepas daripada itu ada pendapat ulama kata summas sabila yassarah ni iaitu kemudian jalannya dimudahkan, ni maksudnya ialah dalam kehidupan dia di dunia ini, iaitu jalan untuk menuju Allah Ta'ala ni dimudahkan. Dimudahkan bagaimana? Allah Ta'ala berikan yang pertamanya pemikiran kepada manusia kan. Summas sabila yassarah, jalan Allah Ta'ala mudahkan iaitu dengan diberikan pemikiran sehingga dia ni dapat berfikir mana yang betul, mana yang salah kan. Dan kemudian diberikan pula rasul-rasul, dihantar rasul-rasul, kemudian diberikan pula kitab-kitab, walaupun rasul dah tak ada tapi kitab masih ada. Sebagaimana kita pada hari ini kita ada Quran kan, kita boleh baca Quran tu walaupun kita tak jumpa Nabi, kita boleh baca hadis-hadis Nabi. Itu summas sabila yassarah kan.
Allah Ta'ala mudahkan bagi manusia itu. Tapi ada pendapat yang kedua mengatakan summas sabila yassarah, tu sabil situ jalan, maksudnya ialah dia jalan, dia keluar daripada rahim ibunya tu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun ada kematian dan sebagainya, tapi kematian tu adalah sedikit sajalah kan. Tapi maknanya manusia tu boleh keluar daripada tu dengan mudahnya kan. Kalau kita fikir macam tak logik, macam mana boleh keluar kan. Itu summas sabila yassarah. Jadi ada dua pendapat di situ. Jadi selepas daripada tu apa? Summa amatahu. Dia hidup, kemudian Allah Ta'ala amatahu, Allah Ta'ala matikan dia, kemudian selepas tu fa'akbarah, lalu dia pun dikuburkan, masuk balik ke dalam tanah. Summa iza sya'a ansyarah. Tapi selepas daripada tu Allah Ta'ala kehendaki bila, maka Allah Ta'ala kehendaki bila tu, maka dia akan dibangkitkan. Jadi perkataan ini summa iza sya'a bukan maknanya litakhyir. Ulama kata bukannya pilihan, bukan maknanya kalau Allah Ta'ala nak, semua akan dibangkitkan. Tapi nak beritahunya bila waktunya tu ialah mengikut ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana orang kafir ni sibuk duk bertanya-tanya kan, bila ni, maknanya mana Muhammad, bila ni nak dibangkitkan. Tak ada bangkit-bangkit pun. Jadi summa iza sya'a ansyarah. Kalla lamma yaqdima amarah. Jadi Allah Ta'ala katakan, jangan awak ni teruk sangat kamu semua ni teruk sangat lamma yaqdima amarah. Kamu ni belum menunaikan lagi. Lamma yaqdi tu maknanya kamu belum lagi menunaikan ma amarah, apa yang Allah Ta'ala suruh kamu ni. Kamu ni duk sibuk tentang ni kan, tapi kamu ni tak fikir kan apa yang Allah Ta'ala minta kamu buat ni, kamu buat ataupun tidak. Itulah kalla, apa kamu ni teruk sangat ni, lamma yaqdima amarah, kamu ni belum lagi menunaikan apa yang disuruh. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Sekarang ni Allah Ta'ala kata, sekarang ni kalaulah kamu ni, ada orang ni, kalau Allah Ta'ala dah ceritakan kejadian dia begini, dia tak juga dapat mengambil pengajaran kan. Sekarang ni cuba fikirkan pula. Fikirkan perkara lain pula. Apa kamu kena fikir sekarang ni? Tengok pula ni. Falyanzuril insan. Hendaklah insan ini melihat. Tengok sekarang ni. Apa? Tengok kepada apa? Ila ta'ami. Manusia, hai manusia semua, tengok sekarang kepada makanan kamu. Okey, kita tengok makanan kamu. Tak kira lah kita makan nasi ke, kita makan roti ke, kita makan burger ke, kita makan apa-apalah makan pisang ke apa dan sebagainya. Falyanzuril insan ila ta'ami. Tengok sikit kepada makanannya manusia ni. Hai, anna sababnal ma'a. Allah Ta'ala ceritakan asas dia, dasar dia, daripada mana sebenarnya makanan-makanan ni datang. Asal usulnya adalah daripada mana? Air hujan bermula ceritanya. Allah Ta'ala kata, kamilah yang sababnal ma'a, kamilah yang mencurahkan air. Sabba tu mencurahkan dengan banyak, menurunkan dengan banyak, iaitu air hujanlah. Sabba, mencurah-curah. Kemudian summa syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian bumi ni Allah Ta'ala kata syaqqa. Syaqqa ni maknanya pecah kan. Jadi kalau kita tengok dengan telitinya ialah biji benih tu kan, tak kira yang besar ke, yang halus ke, yang kecil mana pun kan, dia akan bermula dengan biji benih dan kemudian biji benih itu akan syaqqa. Syaqqa tu makna terbelah. Kemudian selepas daripada terbelah tu dia akan keluar pula pucuk je daripada situ kan. Kita panggil biji benih kan, biji benih yang itu syaqqa tu. Jadi adakah biji benih tu yang lembut tu dia boleh memecahkan sendiri kulit buah tu kan, kulit biji tu kan. Kalau ikutnya tak mampu kan. Dia tu sangat lembut. Kita ambil, kita jentik kan dia patah kan, tak betul tak? Tapi macam mana dia boleh belah kan? Belah apa? Belah biji benih yang halus, yang keras tu kan. Tak kira lah kita ambil buah rambutan ke, kita ambil buah pauh ke, buah apa ni, macam-macam lah kan buah mango ke, buah apa kan. Dia tu keras kan, tapi dia boleh keluar biji benih terpecah. Jadi Allah Ta'ala sebutkan siapa yang pecahkan benda ni? Yang pecahkan benda ni adalah kami, summa syaqaqna. Kamilah yang memecahkan. Kemudian selepas itu dia pun daripada dalam bumi tu dia menerobos naik pula kan. Sehingga kita boleh nampak lah dia punya pucuk tu kan naik di atas bumi. Macam mana bumi yang keras tu kan boleh pecah kan. Jadi cuba kita ambil pasir kan, kita tengok atas pasir, kita tekan dengan jari kita kan. Keras atau lembut? Susah kan tak? Kita nak masukkan tangan pun susah kan. Sebab apa? Sangat keras kan. Tapi macam mana pucuk yang lembut tu kan dia boleh menerobos keluar pucuk tu sehingga menjadi besar. Jadi Allah Ta'ala kata summa syaqaqnal arda syaqqa. Dia membelah bumi itu, kemudian dia pun fa'ambatna fiha habba. Allah Ta'ala semua yang buat macam tu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata fa'ambatna, dan kemudian selepas tu kami tumbuhkan fiha, pada bumi itu, habba. Habba tu apa? Iaitu bijian lah. Kemudian tu wa'inaban, dan kemudian ada inab, wa qadba. Kemudian qadba tu makna sayuran. Jadi ada inab iaitu buah-buahan. Lepas tu ada, jadi kita ada 3 di sini Allah Ta'ala sebut kan.
dalam ayat dua ayat ni saja, iaitu yang pertama habba, kemudian tu ada nakhla, kemudian ada kita sebut sini iaitu apa, ada habba, kemudian tu ada inab, ada anggur ada anggur, kemudian tu ada qadba, kemudian ada sayuran. Sayuran tu lah macam kita mentimun ke, sayuran sawi ke, dan macam-macam. Itu semua tu ada dipanggil qadba. Jadi maknanya kita ada, nampak tak maknanya kita ada sayuran, kita ada buahan, kita ada bijian. Bila campur semua tu, kita betul lah dia jadi burger, dia jadi apa kan, ikut pandai kita lah kan dia jadi tu. Tapi semua tu adalah asal Allah Ta'ala yang tumbuhkan semua tu. Kemudian tu zaitunan, ada zaitun tambahan lagi, buah-buahan lagi kan. Kemudian wa nakhla, dan juga buah kurma. Kemudian tu lagi wahada'iqa ghulba, dan kemudian ada pula taman-taman dengan air hujan semua ni kan. Allah Ta'ala jadikan pula taman-taman yang ghulba. Ghulba ni maknanya lebat, maknanya subur, maknanya banyak pokok-pokoknya kan. Itu nama dia ghulba. Jadi wahada'iqa ghulba wa fakihatam wa abba, dan kemudian ada pula buah-buahan, macam-macam buah lah. Kalau kita duriannya, ada rambutannya, ada macam-macam lah itu buah-buahan. Lepas tu kemudian tu wafakihatan, kemudian ada abba. Abba ni lah perkataan ini pada zaman Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia pun kadang-kadang terfikir apa dia abba ni. Saidina Umar pernah juga berlaku. Dia tertanya bila dia baca ayat ni, dia kata abba, apa dia ni abba ni jadi pada masa itulah ada orang Arab, seorang tu Arab Badui menceritakan, bagi kami, dia kata, kami menggunakan perkataan abba ni. Abba ni maksudnya ialah iaitu rumput-rumput yang dimakan oleh binatang-binatang ni. Jadi itu maksud abba. Jadi abba maksudnya lah rumput-rumput. Asalnya maknanya abba ni ialah daripada perkataan ittajaha ataupun qasoda. Qasoda ni maknanya menuju kepada, maknanya kan. Jadi kenapa? Kerana bila ada tempat tu, ada rumput-rumput, maka orang-orang ni yang membela kambing, yang membela biri-biri, membela unta ni akan bawa binatang ni ke tempat tu. Itu menuju ke tempat tu. Iaitu sebab tu nama dia abba jadi. Jadi wafakihatan wa abba, akhirnya semua benda tu Allah Ta'ala sebut tu, kemudian Allah Ta'ala kata apa? Mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua tu untuk siapa tumbuh-tumbuhan tu? Untuk kamu, mata'an lakum, untuk seronoknya kamu, untuk kamu ni dapat kesenangan, dan juga untuk binatang-binatang kamu. Jadi binatang ni seronok apa? Binatang ni seronok lah bila dia dapat makan rumput, makan apa tu, kemudian dia membesar, menggemuk, kemudian kita sembelih dia. Jadi akhirnya, sekali lagi sebagaimana yang kita baca dalam ayat sebelum daripada ni, dalam surah An-Nazi'at, bahawa Allah Ta'ala ulang lagi benda yang hampir sama kita kata, tapi tak sama kita tengok, iaitu nak mengulang, nak menekankan lagi bahawa manusia ni mesti melihat kepada makanan dia. Bahawa semua benda yang Allah Ta'ala jadikan tumbuh-tumbuhan tu adalah untuk kesenangan manusia dan juga untuk kesenangan binatang dia. Tapi binatang tu sendiri adalah sebenarnya adalah untuk manusia juga. Dan akhirnya manusia tu untuk siapa? Inilah yang sepatutnya kita faham, iaitu manusia sebenarnya adalah untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi oleh kerana ramai manusia ni kan yang tidak mengikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lari daripada perintah Allah, sebab itulah Allah Ta'ala jadikan satu lagi kerja orang-orang yang beriman ni, iaitu salah satu kerja mereka lagi, mestilah berusaha untuk membawa manusia lain ni kepada Islam itu, kepada mengabdikan diri kepada Allah, dan kita panggil kerja itu sebagai khalifah, sebagai khalifatan fil ardi. Seterusnya Allah Ta'ala kata mata'an lakum wa li'an'amikum fa iza ja'atis sakhah. Sekarang kembali Allah Ta'ala mengingatkan manusia lah kan. Sekarang ni itu semua kehidupan dunia. Sekarang bila tiba akhirat ni, akhirat ini dipanggil dalam ayat ni, dalam surah ini dipanggil sakhah. Sakhah ni maknanya teriakan, jeritan yang sangat kuat. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan sakhah di sini? Iaitu tiupan sangkakala. Tiupan yang kedua. Kita ada tiupan yang pertama yang mematikan, kemudian tiupan yang kedua yang menghidupkan, membangkitkan balik manusia-manusia yang telah mati ni. Jadi Allah Ta'ala kata sakhah, apabila telah datang sakhah itu, yauma yafirrul mar'u min akhi. Allah Ta'ala ceritakan keadaan suasana pada hari itu, iaitu apa? Manusia semua ni kan, mereka semua ni lari daripada al-mar'u min akhihi, daripada saudara dia. Lari daripada saudara dia, bukan sekadar saudara dia, kemudian wa ummihi wa abih, daripada ibunya, daripada ayahnya. Dalam bahasa sini dia kata daripada indungnya. Maknanya manusia tu lari daripada indungnya. Kemudian tu wa sahibatihi wa bani, daripada isterinya, daripada anak-anaknya, daripada semua maknanya. Kenapa disebut tu? Ulama sebut
disebutkan semua perkataan-perkataan tu untuk menunjukkan kepada apa? Iaitu ini adalah orang-orang yang terdekat. Kalau dunia ni kan kita akan bersama-sama, kita akan pergi jumpa kan, kita pergi ziarah, kita pergi apa kan, kita harapkan apa-apa pun kepada mereka ni, kerana mereka ni adalah orang yang terdekat kepada kita. Tapi walaupun terdekat, di akhirat nanti manusia ni lari daripada semua tu. Apa maksud lari sini? Lari tu maksudnya tak sempat nak berfikir, tak sempat nak buat hubungan lagi, tak ada, macam tak kenal dah kan. Sebab apa? Masing-masing sibuk dengan hal sendiri masing-masing. Kenapa? Kerana kehebatan hari kiamat tu, kedahsyatannya. Jadi Allah Ta'ala kata, likulli mri'in minhum yawma izin sya'nun yughnih. Setiap orang tu ada perkara yang dia sibuk ni. Apa sibuk itu kan? Masalah amalan aku, masalah apa kan. Aku sibuk, aku tak sempat nak layan orang dah pada masa ni. Masing-masing berfikir tentang diri sendiri dah kan. Sehingga dalam ayat yang lain kita baca kan, iaitu sehingga orang tu macam jadi mabuk semua orang. Dan anak-anak dah lupa lah, ibu-ibu dah lupa kepada anak-anak yang baru dilahirkannya ataupun dikandungannya. Jadi wujuhun yauma izin musfirah. Allah Ta'ala kata bahawa pada akhirat ini manusia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya, ada muka yang pada hari itu musfirah. Musfirah ni maknanya mudi'ah. Mudi'ah tu maknanya berseri-seri, gembira sangat kan. Nampak sangat. Dhahikatun, dia ketawa. Kemudian mustabsyirah, dan berseri-seri lagi kan. Mustabsyirah maknanya muka yang ceria dan sebagainya kan. Dhahikatun maknanya gembira lah kan. Gembira, ceria semua, itu satu jenis muka. Ada jenis lagi, tapi satu jenis lagi Allah Ta'ala kata wujuhun wa wujuhun yauma izin 'alaiha ghabarah. Ada jenis satu lagi, iaitu manusia yang mukanya ghabarah. Ghabarah ni maknanya debu. Debu ni maknanya muka dia berdebu, mukanya maknanya muram, mukanya berdurja dan sebagainya. Itu semua adalah ghabarah. Jadi Allah Ta'ala kata ada muka yang ghabarah. Kemudian tarhaquha qatarah, dan dia pula diliputi oleh qatarah. Qatarah tu maknanya gelap. Gelap, gelita, hitam mukanya. Makna cerita pasal manusia yang apa ni, yang kecewa, yang sedih, yang takut. Qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Allah Ta'ala kata siapakah mereka itu? Mereka itu ialah orang yang kafir dan juga orang-orang yang fajarah, yang jahat di atas dunia ini. Jadi marilah moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara kita insya-Allah bersama-sama untuk menjadi orang-orang yang musfirah, dhahikatun mustabsyirah, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut sini. Moga-moga dengan sedikit usaha kita pada hari ini, dia akan menjadikan amalan kita ini menjadikan penambah kepada hasanat kita ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan lupa, insya-Allah setakat itu saja surah Abasa pada pagi ini, dan jangan lupa insya-Allah untuk share, untuk like, untuk memberi komen apa-apa insya-Allah, ataupun boleh hubungi saya kalau ada apa-apa insya-Allah. Mungkin ada yang tak betul, itu adalah daripada diri saya sendiri. Apa yang betul itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.